Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alih baina qulubina wa aslih zata baydina wahdina subulas salam wa jannibna al-fawahisha ma dhara minha wa ma batan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama dan selama-lamanya sama-sama kita panjatkan syukur dan puji pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia masih lagi sayang pada kita, bagi kita nikmat. Di luar sana ada hamba-hamba yang Allah telah uji dengan kemalangan, dengan kematian, dengan kansernya, dengan lumpuh dan sebagainya. Allah Ta'ala masih lagi bagi kehidupan pada diri kita. Mudah-mudahan dengan usia yang berbaki dapat kita manfaatkan sebaik mungkin dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini sama-sama kita berkongsi ilmu di dalam beberapa petikan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim di dalam tadabbur Al-Quran, dan saya memilih untuk kita sambung kuliah kita di dalam surah Al-Kahfi. Sebelum kita tengok terjemahan surah Al-Kahfi bermula ayat 32 hingga 39, mula sama-sama kita mendengar membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Surah Al-Kahfi bermula ayat 32 hingga 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Kahfi ayat 32 hingga 39. Tuan-tuan puan rahimakumullah, saya yakin dan percaya di kalangan kita yang selalu tadabbur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, khususnya kisah-kisah di dalam Al-Quran. Di dalam minda kita bila mana sebut surah Al-Kahfi, dan di sana ada hadis yang sahih daripada Nabi SAW di antara ganjaran
untuk mereka yang istiqamah membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Dipancar cahayanya di antaranya hinggalah ke Baitul Atiq, Makkatul Mukarramah, satu riwayat. Di dalam surah Al-Kahfi, dalam minda kita ada 4 kisah yang besar. Sehingga kata ulama surah Al-Kahfi dibahagikan dengan 4 kisah. 4 kisah yang besar. Walaupun di dalam surah Al-Kahfi ada juga cerita disebut tentang Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ada kisah Nabi Allah Adam. Tetapi 4 kisah yang besar, satunya kisah Ashabul Kahfi, kedua kisah 2 orang pemilik kebun, 3 kisah Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir, 4 kisah Zulkarnain, dan di sana ada Juj dan Ma'juj. Ada 4 kisah yang besar. Alhamdulillah kita telah lalui kisah tentang Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda demi untuk selamatkan iman mereka, takwa mereka, sanggup meninggalkan kemah hidup, kekayaan yang mereka miliki demi untuk cari redha Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Taala dengan limpah kurnia tunjukkan kudrat dia. Tidak pernah dalam sejarah dunia awalnya Nabi Allah Adam sampai kiamat mana-mana hamba yang ditidurkan oleh Allah mencecah ratusan tahun. Dan surah Al-Kahfi kita telah lalui ayat 25, walabisu fi kahfihim salasami'atin sinin wazdadu tis'a. Wahai Muhammad, walabisu, Ashabul Kahfi yang 7 orang tadi telah ditidurkan oleh Allah berapa lama? Salasami'atin sinin, 309 tahun. Wazdadu tis'a. Jelas. Pada tengah hari ini kita masuk kepada kisah yang kedua, 2 orang pekebun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Wahai Muhammad, bentangkan kepada mereka Yahudi musyrikin yang datang jumpa kamu kisah masalah, satu perumpamaan, masalah satu contoh, rajulaini, 2 orang lelaki. Rajulaini dulu pernah berlaku sejarah 2 orang lelaki. Ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Kami kurniakan, ja'alna kami bahagikan, ja'alna kami telah beri li ahadihima kepada salah seorang daripada mereka berdua jannataini min a'nab, 2 kebun daripada anggur. Satu. Yang kedua, wahafafnahuma binakhlin, dan kami kelilingi 2 kebun anggur yang luas itu binakhlin, dengan pokok kurma. Dan yang ketiga, waja'alna bainahuma zar'a, dan juga kami kurniakan, ja'alna kami jadikan bainahuma di antara kebun anggur yang begitu luas dan pokok kurma di antaranya zar'a, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Tuan dan puan-puan, di dalam ayat ini, ayat 32, Allah Ta'ala datangkan 3 kali ja'alna, hafafna huma wa ja'alna bainahuma, maknanya kami yang kurniakan. Kata mufassirin, jika sekiranya seorang hamba dia sendiri buat usaha begian-begian, dia makan, minum, dia bekerja, itu hamba. Tetapi bila mana perkara ini melibatkan kudrat Allah, perkasanya Allah, Allah Ta'ala sendiri kurnia, siapakah Allah? Zat yang maha kaya, zat yang maha agung. Kekayaan yang dimiliki oleh Allah Ta'ala begitu hebat sehingga tidak ada sebarang kuasa makhluk yang boleh menghalang kudrat Allah. Dan bila mana Allah Ta'ala nyatakan, wahai Muhammad, ja'alna, kami telah jadikan, kami sendiri telah kurniakan li ahadihima kepada salah seorang daripada mereka berdua, 2 orang pekebun, satu yang beriman, kedua yang syirik. Pendapat kedua menyatakan seorang yang beriman, seorang lagi yang fasik. Dia beriman Islam tapi fasik. Li ahadihima jannataini min a'nab, 2 kebun daripada anggur. Di sana ada sedikit syarahan daripada para mufassirin bagaimana mungkin tuan-tuan dan puan di padang pasir yang luas,
Kita dapat bayangkan betapa dalam keadaan yang padang pasir luas, di sana ada kebun anggur. Justru untuk mendatangkan hasil yang begitu baik, wa hafafnahuna binaqlin wa hafafnahuma binaqlin, maka kami telah kepung kelilingi dua kebun anggur yang begitu luas sehingga mencecah puluhan ratusan ekar. Kebun anggur luas. Nampak? Susah nak dapat kebun anggur. Untuk kita jumpa kebun anggur di Malaysia kita pun, walaupun dalam khatulistiwa agak susah. Bukan senang kita tanam depan rumah anggur dapat tumbuh, tidak. Di Cameron mungkin cuaca yang agak sejuk dan sebagainya. Di negara Arab padang pasir yang luas, wahai Muhammad, kami telah kurniakan walaupun padang pasir kering kontan tandus, ja'alna kami, kudrat kami kurniakan kepada mereka yang kufur yang fasik tadi, jannataini min a'nab, dua kebun daripada anggur. Wa hafafnahuma binakhlin, dan kami kelilingi dua kebun anggur ilaf itu binakhlin dengan pokok kurma. Dan yang ketiga, wahai Muhammad, wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan di antara kebun anggur yang luas dengan pokok kurma zar'a, zira'ah, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, sayur-sayuran. Ayat 33 Allah Ta'ala sambung lagi, wahai Muhammad, kiltal jannataini, dua-dua kebun anggur yang luas itu. Didatangkan kalimah kilta. Satunya ia adalah bersifat muannas. Kedua, perkataan kullun maknanya setiap. Kita buka Al-Quran, kita yang belajar bahasa Arab, jelas kita jumpa dengan kalimah kullun, setiap. Di dalam surah Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'ni, setiap hari Allah Ta'ala sibuk dengan urusannya. Kulla yaumin huwa fi sya'ni, setiap hari Allah Ta'ala sibuk dengan urusannya. Matikan hamba, hidupkan hamba, muliakan hamba, hinakan hamba, Allah Ta'ala sibuk dengan diri dia yang maha agung. Di sini kiltal jannati, setiap tahun, kiltal jannati, setiap musim, al jannati, dua kebun ini yang begitu besar, begitu luas, atat ukulaha, mendatangkan hasil yang lumayan. Satu. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan kali, wahai Muhammad, walam tazlim minhu syai'a, dan kebun itu sendiri tidak merugikan akan pemiliknya. Maknanya saban tahun, saban waktu, setiap musim anggur, maka hasil daripada anggur tersebut mendatangkan keuntungan begitu banyak. Walam tazlim minhu syai', sedikit pun tidak dikurangi akan pendapatannya, melimpah ruah pendapatan yang diperolehi. Tuan-tuan, dengan kebun anggur yang begitu luas, para pekerja, ratusan orang khidmat tabur bakti kepada dua kebun anggur, ada juga sayur-sayuran, tanaman hasil yang banyak. Mereka tak perlu bersusah payah pergi cari air yang begitu jauh. Maklumlah sayuran, tanaman perlukan air. Kenapa? Wa fajjarna khilalahuma nar, wahai dan kami wafajjarna, dan kami telah pancarkan khilalahuma, di celah-celah kebun anggur yang begitu luas dan kebun kurma, khilalahuma nahra, ada sungai. Maknanya kebun anggur yang begitu luas, di sini pokok kurma yang memagarinya, khilalahuma nahra, ada sungai yang luas terbentang menyusur melalui di antara celah-celah antara dua kebun anggur tersebut. Maknanya memudahkan urusan para pekerja ambil air, siram dia punya sayuran, tanaman, anggur dan sebagainya. Ayat 34 Allah Ta'ala sambung lagi, wahai Muhammad, wa kana lahu samar, wa kana, dan adalah lahu, bagi pemilik kebun yang kufur yang fasik, samar, kekayaan yang lain. Maknanya bukan sahaja pemilik kebun yang kufur yang fasik tadi hasil yang banyak diperoleh daripada kebun anggur, kurma dan sayur-sayuran, tanaman, bahkan wa kana lahu samad, ada lagi kekayaan yang lain. Mungkin dia ni berniaga, contoh
ataupun banyak lagi di antara hasil yang lain yang diperoleh sehingga membuatkannya seorang yang begitu kaya. Satu hari faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruh. Kisah bagaimana yang berlaku sebelum, dan maka berkatalah yang kufur tadi, pekebun yang fasik tadi, li sahibihi kepada kawan dia yang beriman, jiran sebelah, yang kufur, yang fasik, dia memiliki segala-galanya, Allah Ta'ala kurnia pada dia, dan dia ada seorang kawan dia pekebun juga yang beriman. Satu hari faqala, maka berkatalah yang kufur, yang syirik, yang fasik tadi, li sahibi kepada kawannya yang beriman, wa huwa yuhawiru, waktu yang sama dia berbincang, bersembang, mungkin dia ajak minum air, minum kopi dan sebagainya contoh. Dengan bongkoknya, dengan takaburnya, Allah Ta'ala cerita di sini, wahai sahabat, wahai jiranku, ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara. Kamu tak tengok ke apa yang aku miliki? Ladang yang begitu luas, tamanan yang menjadi, hasil yang lumayan, pekerja yang ramai. Ana aksaru minka malan, aku hakikatnya aksar, lebih banyak daripada kamu, minka, daripada kamu, malan, harta benda. Aku kaya raya, bisnesmen yang berjaya. Satu, yang keduanya, wa a'azzu nafara, dan aku mendapat kemuliaan, disanjung, diberi pujian, nafara, oleh nafar ni orang, maknanya aku mendapat kedudukan, aku disanjung, aku ramai peminat, aku ramai pengaruh, aku ramai pekerja yang mana aku boleh bagi saraan kepada mereka secara bulanannya. Jelas di sini maknanya keangkuhan, kesombongan yang kufur, yang fasik tadi terhadap apa yang Allah Ta'ala kurnia pada dia, dan dia mula-mula dijadi kepada sahabatnya yang beriman, yang kurang dalam serba-serbinya. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti seketika untuk laluan azan zuhur, insya-Allah. Kita berhenti ayat 34 surah Al-Kahfi. Kita akan sambung lagi bagaimanakah apa yang berlaku berikutnya, dan apakah pegangan mereka yang kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Muslimin subhanallahi, kita masih lagi di dalam surah Al-Kahfi, bicara tentang kisah bagaimana dua orang pekebun yang dibentangkan oleh Allah Ta'ala. Ayat 34, di mana salah seorang mereka Allah Ta'ala kurniakan kemewahan hidup, dua kebun anggur yang begitu luas, dikelilingi kebun tersebut dengan pokok-pokok kurma, dan Allah Ta'ala juga telah kurniakan kepada mereka, kepada yang salah seorang mereka itu, zar'ah, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran yang begitu hebat. Wa kana lahu samad, ayat 34, dia juga memiliki kekayaan yang lain. Satu hari dia dengan bongkok, dengan sombong, ajak kawan dia yang beriman tadi, jiran dia sebelah, wa huwa yuhawir, dia dalam perbuatannya kata dengan bongkok sombong, ana aksaru minka malan, aku lebih banyak daripada kamu harta benda, wa a'azzu nafara, dan aku mendapat sanjungan, mendapat pujian, nafara, pengaruh yang besar. Ayat 35, wahai apa yang berlaku, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Satu hari dia telah masuk kebun dia. Surah Al-Kahfi ayat 35, wa dakhala jannatahu, sekali dia masuk kebun dia. Yang kufur, yang syirik tadi. Disebut juga dia seorang yang fasik. Wa huwa zalimun li nafsihi, dan dia adalah seorang yang menzalimi akan dirinya. Sebahagian mufassir menyatakan wa huwa zalimun li nafsihi, makna zalim pada dirinya, dia telah berlaku khianat kepada yang lain. Zalim ni maknanya, apa makna zalim? Wada'u syai' ghaira mahallih, letak sesuatu bukan pada tempatnya. Maknanya dia telah buat sesuatu keburukan, zalim pada diri dia, khianati yang lainnya. Itu adalah zalim. Satu. Kedua, kata mufassirin, zalim di sini juga bawa makna syirik. Kenapa?
Dikisah kepada bagaimana Luqmanul Hakim pernah wasiat kepada anak dia, ya bunayya, wahai anak-anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu syirik kepada Allah, inna syirka la zulmun azim. Syirik merupakan satu kezaliman yang besar. Maknanya dia telah syirik kepada Allah Taala. Mungkin timbul persoalan tuan-puan. Di sini tidak ada pun kalimah syirik. Maknanya tidak ada pun cerita yang menyatakan orang ini sembah patung-patung. Syirik lebih kepada sembah patung-patung, dan tidak ada pun ayat sebelumnya menyatakan dia ni sembah patung. Bagaimana boleh kita tuduh dia seorang yang syirik? Kata ulama, syirik kita kena sedar ada beberapa peringkat bahagian. Satunya syirik jali. Syirik jali benar-benar dia buat patung, dia bina patung, dia beli patung, dia sembah patung berhala. Maknanya terang-terang dia sembah patung. Itu adalah syirik jali. Satu. Yang kedua disebut sebagai syirik khafi, syirik pada amalan. Hadis pun ada menyebut barang siapa yang puasa untuk diperlihatkan orang, dia telah syirik kepada Allah. Barang siapa yang solat untuk diperlihatkan orang, dia telah syirik kepada Allah. Barang siapa yang sedekah untuk diperlihatkan orang, dia telah syirik. Faqad asyraka, maknanya dia buat satu amalan bukan kerana Allah, tapi kerana si fulan bi si fulan. Itu maknanya dia syirik kepada Allah pada amalan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Akhir surah Al-Kahfi kita jumpa larangan kita buat satu amalan semata-mata kerana Allah. Di dalam surah Ad-Dahri Allah Ta'ala menyatakan bagaimana sifat sahabat-sahabat, innama nud'imukum liwajhillah, kami bagi makan pada kamu wahai si miskin, wahai orang tawanan, liwajhillah, semata-mata nak cari redha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tak minta upah daripada kamu dan kami tidak minta terima kasih daripada kamu pun. Dua. Yang kedua, kata ulama, seorang yang mendakwa dialah segala-galanya, aku ni hebat, mengenepikan kudrat Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, dia mendabik dan akulah yang berkuasa, akulah menangani masalah, akulah yang mentadbir, akulah yang uruskan ladang aku sehingga hasil lumayan aku perolehi. Seolah-olah dalam kata lain dia juga telah syirik kepada Allah di dalam pegangan dia. Tambahan pula ayat berikutnya 35, qal, wahai Muhammad, dia berkata dan mendakwa, ma azunnu antabida hadhi abada. Kata dia, ma, tidaklah azunnu, aku berkeyakinan, antabida, bahawasanya tabida musnah, binasa, hadhi abada, akan kebun-kebun aku. Maknanya saban tahun bagi hasil yang lumayan, kekayaan yang luar biasa dia miliki. Kata dia, ma azunu, tidaklah aku berkeyakinan, maknanya aku sekali-kali yakin kepada aku memang tidak akan musnah pun. Ma azunu, aku tidak yakin, maknanya aku tidak yakin bahawasanya kemusnahan berlaku pada kebun aku. Ayat 36 menambahkan lagi syirik dia, kufur dia. Wahai kawanku, wahai jiran aku, dia kata kepada sahabat dia, jiran dia, wa ma azunnu sa'ata qa'imah, wahai jiranku yang beriman, wa ma, dan tidaklah, azunnu, aku meyakini, as-sa'ata qa'imah, hari kebangkitan qa'imah akan berlaku. Mana mungkin kita mati jadi tulang, jadi debu, hidup balik. Wa ma azunnu sa'ata qa'imah. As-sa'ah maknanya gelaran, nama yang diberikan untuk hari akhirat. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat tuan-puan menyebut nama-nama yang lain tentang hari kiamat. Yaumul qiyamah, yaumul akhirah, yaumul hisab, yaumuddin, yaumul fasli, yaumul jaza, yaumul ba'sati, yaumul hasyri. Al-Qari'ah di antara nama-nama yang Allah telah sebut tentang kiamat. Wa ma azunnu sa'ah, maknanya as-sa'ah, hari kiamat, qa'imah, akan berlaku. Kita meninggal, pengakhiran hidup kita, itu pun dakwa mereka. Sedangkan kita yang kita perempuan, kita yang beriman,
Bila mana datangnya kematian pada seseorang, hakikatnya barulah bermula hidup mereka yang sebenar. Dunia adalah penuh dengan tipu daya. Dunia tempat diuji. Wa nabluukum, wahai Muhammad, kami uji kamu bisyari dengan kebaikan, bisyari dengan keburukan. Kamu miskin, kamu sakit, wal khairi, kamu kaya, kamu sihat. Fitnah, ujian daripada Allah. Wa ilaina turja'un, kamu satu hari akan balik jumpa kami. Kemudian katanya lagi di dalam fahaman, di dalam pegangan dia, wahai kawanku, jiranku, jikalah aku ni balik jumpa Tuhanku Allah, apa yang kamu dakwa, walain ruditu ila rabbi, jika sekiranya aku balik, katakan apa yang kamu dakwa, kita jumpa Tuhan kita, Tuhan aku Allah, la ajidanna khairan minha munqalaba. Tuan perempuan, ini satu-satu fahaman ataupun pegangan orang-orang yang syirik kepada Allah. Pasti dan pasti, kalau kita belajar bahasa Arab, asalnya ialah ajidu, aku perolehi, tetapi lam taukid, nun taukid, pasti dan pasti aku akan mendapat, aku akan perolehi khairan, lebih baik, minha, daripada apa yang aku di atas muka bumi, munqalaba, satu gantian. Maknanya Tuhan sayang pada aku, bagi aku kekayaan. Yang miskin tu Tuhan tak sayang pada dia. Bila mana aku ni kaya atas muka bumi, balik jumpa Tuhan di akhirat, katakan aku pasti akan perolehi la ajidanna khairan minha munqalaba, lebih baik daripada apa yang aku peroleh atas muka bumi, satu gantian. Maknanya angan-angan mereka terperempuan terlalu tinggi, terlalu besar, balik jumpa Allah, katakan di akhirat dapat kekayaan hak lebih bagaimana di dunia mereka. Kenapa? Kata mufassir, sebab mereka ni mendakwa Yahudi, Nasrani, mereka mendapat kedudukan di sisi Allah. Syurga hanya milik mereka. Syurga hanya milik orang-orang Yahudi, syurga hanya milik orang-orang Nasrani. Kita buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Surah Al-Baqarah ayat 111. Wa qalatil yahudu wan nasara, wa qalu, kata mereka, maaf saya, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Surah Al-Baqarah ayat 111. Dakwa mereka, tidaklah masuk syurga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Wa qalu, mereka dakwa, lan yadkhulal jannah, sekali-kali tak akan masuk syurga, illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang Yahudi, Nasrani. Maknanya nak masuk syurga kena jadi Yahudi ataupun Nasrani, satu. Nabi Allah Musa alaihissalam, tuan perempuan, selepas munajat dengan Allah di Bukit Tursina, balik jumpa Bani Israel. Terkejut tengok Bani Israel mula sembuh anak lembu, angkara samiri. Nabi Allah Musa kata, bahaya kamu syirik kepada Allah, durhaka kepada Allah, sembuh anak lembu, sepatutnya kamu sembuh Allah Ta'ala. Apa jawab mereka? Wahai Musa, kami syirik kepada Allah dalam tempoh yang pendek. Sepeninggalan kamu 30-40 hari menghadap Allah di Bukit Tursina, kami sembuh anak lembu tempoh yang pendek. Jikalah Allah Ta'ala nak azab kami, azab dalam tempoh yang pendek. Kita buka surah Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dah. Kata mereka, tidak akan disentuh kami oleh neraka kecuali ayyaman ma'dudah, hari-hari yang tertentu, sebulan lebih je, lepas tu masuk syurga. Jadi nampak sangat yang mereka terperempuan, angan mereka, pegangan mereka begitu hebat. Kita orang yang mana puja Nabi Allah Isa alaihissalam, dakwa orang-orang Nasrani, Maryam, Isa, Allah Ta'ala kan satu keluarga, dan kita juga di antara keluarga Allah. Kita buka surah Al-Ma'idah ayat 18, muka surat 111. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Apa dakwah mereka?
Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami merupakan anak-anak Allah dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Surah Al-Ma'idah ayat 18, muka surat 111. Wa qalu, mereka dakwa, wa qalatil yahud wan nasara, mendakwa Yahudi Nasrani, nahnu kami ni, nahnu abna'ullah, anak-anak Allah, wa ahibba'uh, dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Nampak sangat yang mereka ni, angan-angan mereka yang begitu tinggi. Nampak, walhal itu ada satu tilka aman, satu angan-angan mereka sahaja. Nampak, kata mereka, jikalah kami balik jumpa Tuhan aku, Tuhan kita, la ajidanna khairan minha munqalaba, pasti aku akan perolehi khairan, lebih baik apa yang mana aku peroleh atas muka bumi, munqalaba, satu gantian. Ayat 37, bila mana sahabat dia yang beriman jadi dengar, pada awalnya dia mendabik dada, sombong angkuh kepada Allah. Tapi bila kata-kata dia ni dah mula jauh daripada landasan sebenar, menafikan tentang hari akhirat, wa ma azunnu sa'ata qa'imah, kemudian tambah lagi yang dia ni berangan-angan tinggi dapat kebaikan juga di akhirat dengan kekayaan dunia yang mereka perolehi. 37, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh, berkatalah sahabat dia yang beriman kepada si dia. Ayat 34, faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruh. Ayat 34, pada awalnya yang kufur, yang fasik tadi mulakan bicara wa huwa yuhawiruh kepada yang beriman. Tapi bila mana yang fasik, yang kufur tadi mula jauh daripada landasan, tolak hari akhirat, nampak gayanya aku kena bagi tausiah, kena bagi sedikit sebanyak teguran ataupun ingatan. Qala lahu sahibuhu, berkatalah yang beriman kepada sahabat dia, wa huwa yuhawiruh, dia ambil kesempatan dalam ajak dia berbicara. Kata dia, wahai kamu kawanku, akafarta billazi khalaqaka min turab, adakah kamu ingkar, adakah kamu kufur, billazi, dengan zat yang mana khalaqaka, ciptakan kamu daripada tanah, summa min nutfah, dan Allah Ta'ala ciptakan kamu daripada nutfah, summa sawwaka rajula, kemudian Allah Ta'ala sempurnakan ciptaan kita sebagai lelaki. Di sini dia menarik perhatian kawan dia terhadap asal usul ciptaan. Renung sejenak, daripada mana kita berasal, ibu ayah kita, lahirnya kita. Tidakkah bapa kita ada daripada tanah? Walaupun kita daripada nutfah, tapi ibu ayah hakikatnya kita daripada tanah. Tuan-tuan, sebut tentang tanah ni untuk maklumat kita bersama. Di dalam Quran banyak ayat-ayat menyebut tentang diciptakan kita manusia daripada tanah-tanah yang berlainan jenis. Min turab, min tin, min sulalatin mimma immahin, min salsalin kal fakhar, di dalam surah Ar-Rahman ayat 14. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, Allah Ta'ala ciptakan manusia daripada salsal, daripada tanah liat, kal fakhar, bagaikan tembikar. Nampak? Mimma immahin, min hama immasnun, daripada saripati tanah hitam yang berlumpur. Sebahagian ulama menyatakan kita sebagai hamba diciptakan daripada tanah, sebagaimana tanah demikianlah kita manusia. Apa maksud di sini? Bagaimana keadaan tanah yang berjenis-jenis, demikianlah perangai akhlak manusia. Ada tanah gambut, mudah untuk menumbuhkan tumbuhan ataupun tanaman. Kita mungkin kat rumah kita, kita makan durian, bijinya kita buang je kat jendela. Makan buah nangka, dia punya biji je, ialah kita kampung, kita buang ke jendela sebulan 2 bulan, Masya Allah, tumbuh. Kita tak tanam pun, maknanya kita buang biji durian, tumbuh. Kenapa? Tanahnya subur. Nampak? Jadi kata ulama, tanah yang subur itu adalah bagaimana
hamba yang beriman kepada Allah, sahabat-sahabat, tuan-tuan puan-puan, yang dikatakan orang yang soleh dan soleh. Sebaliknya tanah yang keras, tanah liat, itulah Qarunnya, itulah Fir'aunnya, itulah Abu Jahalnya, itulah Abu Lahabnya. Sebagaimana tanah yang pelbagai jenis, gambutnya, kering kontangnya. Ada tanah di mana kadang-kadang tak boleh nak tumbuh tanaman. Abaji, tanaman saya tu tak menjadi. Beli biji benih Kak Mardi first kelas. Baju pun maknanya yang special, tahi ayam, tahi kambing, tak jadi. Saya dah berbuah dah. Dah berbuah, dah boleh makan dah hasilnya. Tapi abaji saya ni memang tak tumbuh. Kenapa? Tanah tu jadi masalah. Tanah tu tak makan saman, tak boleh. Tanah tu kerah. Demikianlah manusia, sebagaimana tanah, akasat tabil ladzi khalaqaka min turab. Maknanya nak nyatakan bahawasanya sebagaimana tanah yang pelbagai jenis, inilah sifat perangai manusia yang berimannya, yang kufurnya, yang syiriknya, lebih-lebih yang munafik kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala terpapan. Kita berhenti di sini 37 insya-Allah. Kita jumpa dalam kesempatan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sama kita panjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.